So kita akan go through kepada latihan terakhir untuk modul 4 buku catatan pertama. Latihan tahun 2009. Alright. Untuk tahun 2009 ni, so soalan dia adalah seperti ini. So ini adalah tapak jawapan dia. So untuk yang pertama, kita baca soalan macam biasalah. Encik Faiz menjalankan perniagaan aktif enterprise yang menjual pakaian sukan di Putrajaya. Baki-baki berikut daripada buku perniagaannya pada 1 Ogos 2009. Macam biasalah. So kita kena tahu kita adalah Encik Faiz, yang mana merupakan perniagaan aktif enterprise yang menjual pakaian sukan. So kita kena ingatlah sepanjang kita buat soalan ini, kita adalah Encik Faiz, nama perniagaan kita perniagaan aktif enterprise, kita jual pakaian sukan. So macam biasa, baki-baki berikut daripada buku perniagaannya pada 1 Ogos 2009. So semua ini merupakan data baki-baki yang lama. So kita kena pindahkan semua ini ke dalam journal am kita. So yang pertama sekali kita ada bank. Kita ada bank yang pertama 9630. And then yang kedua kita ada inventory. Inventory. Nilai dia adalah 3190. And then kita ada, disebabkan banyak, kita tambah sedikit. Inventory kita ada perabot. Perabot pun adalah aset dekat sini. Perabot pun adalah aset. So dia akan duduk bahagian debit lah. 2400. And then bawah ni kita ada premis. Premis pun adalah aset, iaitu aset bukan semasa. So 25,000. Kemudian akaun belum bayar. Kalau ikut betul akaun belum bayar ni, kita kena tulis penuh lah ya. So dalam soalan ni cikgu tunjukkan, cikgu bagi ringkasan je lah ya. Rohan Sendirian Berhad. VHD. Untuk Rohan ni kita kena bagi jarak sedikit lah, sebab ini adalah item kredit. Nilai dia adalah 1740. So yang kedua adalah modal. Modal pun sama, kita kena ketepikan sedikit. Untuk modal ni, untuk modal ni kita kena jarakkan ni jugalah, sama dengan bawah ADB. Dalam soalan modal kita adalah 34,480. So untuk catatan permulaan, kita kena pastikan nilai jumlah dekat sini ni adalah sama. So kita double check dulu sama ke tidak. So dekat sini 40220. Dekat sini kita tengok sum. Sama tak? Kalau tak sama, maksudnya kita kena kira semula nilai modal kita ni. Menggunakan rumus aset sama dengan liability tambah equity pemilik. So kalau kita nak dapatkan nilai modal ni, so kita padam balik dulu dekat sini. Dekat sini kita akan letak nilai dia lah 40,220. Kita akan ikut nilai yang debit kita ni. Untuk modal kita ambil saja jumlah ni yang 40,220 ni, tolakkan dengan akaun belum bayar. So pastikan bila awak buat soalan ni, kena double check lah nilai dia. So kita akan ubah dekat dalam bahagian modal. Seterusnya kita tengok soalan ni. Soalan ni pula yang pertama. Tadi kita adalah active enterprise ya. So kita tengok soalan yang pertama, dokumen yang pertama. Dokumen yang pertama ini adalah dokumen bil tunai. So bil tunai maksudnya kita jual ataupun belilah, disebabkan nama kita di bahagian atas. So ini adalah dokumen untuk jualan secara tunai. So kita pergi dekat buku tunai kita. Untuk buku tunai ni pastikan kita pindahkanlah nilai baki. Baki BB.
Baki BB apa? Yang dekat General Am tadi kita ada bank 9630. So dekat sini 9630. Kalau ada tunai kita letak tunai. Okey, seterusnya ini tadi jualan kita. So tarikh dia adalah 2. So kita akan tulis dekat sini jualan. So dia menggunakan tunai. Nilai dia adalah 442. So settle. Okay, dokumen yang kedua adalah dokumen invoice. Nama kita di bahagian atas. So nama kita di bahagian atas adalah alamat penjual. Okay, butiran kita pun memang peralatan sukan. Maksudnya pakaian sukan kita, pakaian sukan kita jual. So ini adalah jurnal jualan. Pergi dekat jurnal khas bahagian jurnal. Pergi dekat bahagian jurnal jualan. So jurnal jualan tarikh kita adalah Ogos. Okay, Ogos 3. Okay, kita jual kepada siapa? Kelab Rekreasi Duta. So dekat sini Kelab Rekreasi Duta. So nombor folio awak tak ada apa-apa lah yang ini sebab kita ajar lagi. So nombor dokumen 1210. Jumlah dekat sini 2340. Okay, dokumen yang seterusnya adalah dokumen nombor 3. Okay, nombor 3 dia belah sini. Okey, dokumen nombor 3 kita adalah dokumen resit rasmi. So resit rasmi adalah dokumen penerimaan ataupun pembayaran, bukti pembayaran telah dibuat ataupun penerimaan telah diterima. Okey, depends pada nama siapa. Okey, so dekat sini diterima daripada Ikin Butik. Okey, untuk Ikin Butik. Okey, so dekat sini okey, sewa untuk bulan Ogos. So bila nama ni bukanlah nama kita, maksudnya ini adalah item penerimaan. So kita akan pergi dekat buku tunai, bahagian debit, kita akan letak tarikh dia 7 hari bulan. Okey, penerimaan. Terima untuk apa? Okey, dekat sini bayaran dia untuk sewa. So kita akan tulis sewa diterima. Okey, menggunakan cek. So letak dekat kolom bank. Nilai dia adalah 840 ringgit. Okey, and then kita tengok pula dokumen yang keempat. Okey, dokumen keempat adalah dokumen invoice. Okey, nama kita berada di bahagian bawah. So nama kita berada di bahagian bawah, maksudnya ini adalah maklumat jurnal belian. Okey, so tarikh dia 2019 Ogos berapa ni? Ogos 5. So kita tulis nama Galeri Sukan Ria. So Galeri Sukan Ria. Okey. Dekat sini nombor dokumen 7044. Okey, jumlah dia adalah 2800. Okey, settle. Okey, kemudian kita tengok memo. Okey, ini adalah memo. Macam biasa kita kena tengok dululah memo ni. Okey, perniagaan menjual perabot terpakai 975 pada harga kos kepada pasar Mini Suria secara kredit. Okey, ini maksudnya bila kita jual aset bukan semasa kita, iaitu perabot. Okey, secara kredit. So awak kena ingat baliklah, kalau kita jual aset bukan semasa secara kredit, dia akan masuk dalam jurnal am. Okey, so bila jurnal am macam mana catatan dia? Okey, tarikh kita adalah 9 hari bulan. Okey, so dekat sini kita jual perabot. Maksudnya perabot kita berkurang. So bila perabot berkurang, perabot itu adalah kategori aset. Aset berkurang adalah kredit. Dekat sini dia punya nota. So aset bila berkurang, kita akan kreditkan nilai dia. So awak kena ingatlah, maksudnya perabot akan duduk di bahagian bawah sini, perabot. Tapi kita buat yang debit dulu. So debit kita adalah akaun belum terima. So akaun belum terima. Okey, siapa nama dia? So cikgu buat pendek dululah ya. Everything. Okey, dekat situ Pasar Mini Suria. Pasar Mini Suria. Alright. Okey, lepas tu bawah ni adalah apa? Perabot. Sebab kita jual perabot, perabot berkurang. So bila perabot berkurang, macam biasalah, ya, kita kena kreditkan. Bagi jarak sikit. Okay, yang ini alright. Okay, so nilai dia adalah berapa? 975. Yang ini pun 975.
Alright. Okey, tadi yang ini ni cikgu terlupa letak keterangan dia. Kita rekod lah ya. Ini merekod. Yang atas ni ada apa? Aset. Kita merekod aset. Okey, kita ada liability. Liability dan equity pemilik pada tarikh ini. Okey, dan ini urus niaga yang nombor 9. Kita insertkan. Okey, kita besarkan. Yang ini merupakan apa ni? Jualan perabot secara kredit. Okay, kalau nak letak kepada pasar mini suria pun boleh, tak ada masalah. Alright, so dokumen yang ke-6 adalah dokumen resit rasmi. Okey, dokumen resit rasmi ni diterima daripada kelab rekreasi duta. Maksudnya kita terima daripada orang lah. So bila kita terima daripada orang, maksudnya ini adalah jurnal penerimaan, ataupun dalam buku tunai adalah bahagian penerimaan lah. So pergi dekat bahagian buku tunai awak, dekat sini tarikh dia 11. Okey, butirannya kena tengok dulu bayaran dia untuk apa. Okay, dekat sini dia kata menjelaskan invoice. Bila dia menjelaskan invoice, kita akan letak nama dia. So dekat sini kelab rekreasi duta. Okey, so dia bayar menggunakan cek. So dekat sini 2223. Okey, dalam soalan ni dia ada diskaun sebanyak 117. So letaklah kat sini. So yang ini okey. Kalau dekat sini terima tu nama kita, dia adalah pembayaran. Tapi kalau nama orang lain, itu adalah penerimaan lah. Okay, so diskaun kita tengok dekat sini lah. Ni diskaun dia. Yang ini adalah diskaun diberi. Okay, kita bagi diskaun kepada dia sebab dia bayar hutang. Ini adalah jumlah hutang yang dia bayar. So kena tengok betul-betul lah. Jangan main hentam. Okay, seterusnya dokumen nombor 7. Okay, dokumen nombor 7 adalah dokumen invoice. Okey, nama kita berada di bahagian atas, maksudnya kita jual lah. So ini adalah jurnal jualan. Tapi kena pastikan confirm betul-betul ke ini jurnal jualan. Pastikan butiran ini barang niaga. So dalam soalan ni ini memang barang niaga kita. So masukkan tarikh ni 18, jual kepada kayangan ini. Okey, pastikan tulis tu biar betul macam soalan, sebab kalau tak betul tak dikira lah. Okey, 1211. Okey, 1710 jumlah dia. Okey, dah settle. So kita tengok pula dokumen nombor 8. Okey, dokumen nombor 8 ini pula adalah dokumen keratan cek. So dekat sini penerima dia adalah Rohan. Kalau awak ingat balik, okey, Rohan ini merupakan kita punya akaun belum bayar sebenarnya ADB kita. So maksudnya kita bayar hutang lah, bayaran penyelesaian akaun. Maksudnya dekat sini ini adalah bayaran penyelesaian akaun. Kita bayar balik hutang kita yang lama. So pergi dekat buku tunai. Okey, disebabkan kita bayar, dia akan duduk bahagian pembayaran. So dekat sini, okey, Ogos berapa ni? 21. So dekat sini kita akan tulis nama dia lah, Rohan Sendirian Berhad. So berapa jumlah dia? 1740. Untuk keratan cek ni kena tengok betul-betul lah jumlah dia adalah dekat dalam keratan cek. Jangan pergi ambil baki pula. Baki ni adalah baki kita dekat bank. Okey, seterusnya adalah dokumen 9, dokumen resit rasmi. Okey, diterima daripada Active Enterprise. So bila Active Enterprise ni maksudnya ni kita kan. Okey, Active Enterprise adalah nama kita. So kita bayar hutang. Kita bayar kepada galeri sukan. Okey, tarikh ni 22. Okey, dekat sini disebabkan bayar hutang, kita akan letaklah nama galeri sukan Ria. Okey, kita bayar hutang menggunakan cek. Nilai dia adalah 1,500. Okey, settle. And then kita tengok dokumen yang seterusnya, dokumen nombor 10. Okey, adalah dokumen nota kredit. Nota kredit maksudnya dokumen pulangan. Tengok nama kita duduk di bahagian atas, maksudnya ini adalah dokumen pulangan jualan. Nama atas pulangan jualan, nama di bawah pulangan
belian, sebab dekat atas alamat penjual, dekat bawah ni alamat pembeli. So kita pergi dekat bawah ni, jurnal pulangan jualan. So ini cikgu tukar lah. Okay. Ini pun JPJ lah, JPJ 1. Yang ini cikgu buang. Ini jurnal pulangan belian 1. Ini in case kalau ada lah, sebab dalam soalan ni tak ada, tapi sebab nak bagi dia nampak tersusun, kita ikut tulis balik mana yang ada lah. Okay, so dekat sini Ogos berapa ni? 24. Okay, dekat sini kayangan ini, kayangan in. Okay, dekat sini NK 0049. So jumlah awak adalah 135. Okay, dan yang terakhir adalah dokumen nombor 11. Okay, dokumen voucher pembayaran. Dekat sini kita bayar kadar bayaran. So kadar bayaran ni adalah macam bil telefon, bil air. Okay, alright. So bila pembayaran dia akan masuk buku tunai. Tarikh dia adalah 30. So awak akan tulis dekat sini kadar bayaran. Okey, so dekat sini bank 240. Ya ke? Ya ke bank? Dekat sini dia tak ada letak nombor cek. So ini adalah tunai 240. Okey, so dah habis. So kita tengok betul ke tidak. Kita tutup akaun satu-satu lah. So ini dah settle. So jurnal khas. Okey, ni jumlahnya. Kita tengok daripada atas. Okey, untuk galeri Sukan Ria, jurnal belian kita adalah 2,800. Yang ini kita ambil sum dia. Okey, so kita terus tutup lah. Ogos ada 31 hari. So ini akaun belian, aka akaun belian. So debit. Okay, yang ini adalah 31. Ni akaun jualan, ni kredit 30. Okey, ini adalah akaun pulangan jualan. So kalau akaun jualan hasil adalah kredit, so kalau pulangan jualan adalah debit lah, sebab dia adalah catatan kontrak. Yang ini 135. So kita double check skema jawapan dekat sini. Okay, dia cuma bagi bank tunai ni je kan. So jurnal jualan 4050 betul. Jurnal belian kita 2,800. So dekat sini 2,800 betul. So sekarang kita tengok pula tunai dengan bank kita dekat buku tunai. Okay, buku tunai kita dekat sini. Okey, so dekat sini macam biasa untuk diskaun kita tulis saja balik. Okey, jangan pergi letak belah sini sebab diskaun ni tak sama. Ini diskaun diberi, ini diskaun diterima. Okey, lepas tu bahagian tunai kita tengok debit lebih besar, so letakkan angka kredit. Angka dia, angka debit di bahagian kredit. Okey, lepas tu dekat sini akan ada nilai baki HB. So berapa nilai ni awak tolaklah 442 tolak dengan 442 tolak dengan 240. Okay, so adalah 202. Okay, lepas tu dekat bahagian sini kita ambil jumlah dia. Okay, jumlah semua sekali ni. Okay, so jumlah dia adalah 129,693. So bahagian debit lebih besar, so kita ambil dekat bahagian HB ni. Okey, ambil nilai ni. Okey, tolakkan je nilai dekat bahagian kredit. Apa yang ada kita letak je. Okey, so dia ada 2. Okey, so disebabkan sini baki HB, dia akan bawa ke bawah lah. Dekat sini September 1. So dekat sini baki BB. So jumlah dia ni 202. Yang ini pula adalah 9453. Okey, nilai ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada sini. Okey, yang ini pindah kepada bawah. HB di atas, BB di bawah. So jangan salah tulis lah.
Okay, so kita double check jawapan kita betul tak. Dekat sini 202 ni 9453. Okay, nilai ini adalah nilai baki DB ya. So buat bagi habis, pindahkan ke bawah. So itulah jawapannya. So itu saja. Terima kasih.